Ada Akmal Syahira. Saya. Ada Amanda. Ada. Ada Imanina. Ada. Ada Irdina. Saya. Ada Khairul Syafiz. Tak ada lagi. Haziq. Tak ada lagi. Farhad ada. Alif Lutfi. Tak ada. Faiz. Umar ada. Najihah. Ada. Ada Adriana Alia. Tak ada lagi. Amanina. Tak ada. Husnina. Ada. Ada Liana Batrisha. Ada. Ada Yasmin. Ada. Ada Putri Irdina. Ada cikgu. Ada Siti Nur Lydia. Ada. Ada Wan Zaira. Ada. Ada. Okey. So hari ni kita akan sambung. Sekejap ni. Okey, homework. Berapa orang yang dah hantar dah ni? Sebelum tu kita tengok dulu homework. Baru 6 orang hantar. Yang dah hantar Wan Zaira, Akmal, Syafiz, Imanina, Lydia dengan Husnina. Yang lain kenapa tak hantar lagi? Kita tanya siapa tak hantar lagi tadi. Najihah, buat tak lagi? Homework. Dah buat, cuma tak set lagi. Dah buat, cuma tak siap lagi. Setakat yang buat ni okey tak? Boleh buat ke tak? Okey. Bolehlah. Boleh lah. Boleh lah. Ada yang tak boleh buat ke? Ada tak yang tak boleh buat? Farhad. Farhad ada tak ni? Ada. Ada. Buat tak lagi homework? Baru buat sikit. Baru buat sikit. Setakat buat ni okey ke tak okey? Boleh lagi lah. Boleh lagi lah. Okey. Yang dah buat dah tu, dah siap tu tolong submit lah. Okey, tolong submit nanti boleh lah cikgu semak. Tengok okey ke tak, boleh buat ke tak. Betul ke tak kan? So kalau ada soalan yang tak boleh buat, bagi tahu, kita boleh discuss dalam kelas. Kalau yang awak tak boleh buat tu, maksudnya mungkinlah ramai yang tak boleh buat soalan yang sama, so kita discuss dalam kelas. Okey, so hari ni kita sambung dengan next geometric progression. Okey. Okay, geometric progression. Geometric progression ni, dia cakap macam mana? Apa geometric progression ni? Geometric progression is a sequence of numbers where each term is obtained by multiplying a constant with the previous term. So, operasi yang akan terlibat dekat sini, multiply. So, darab lah. Kalau arithmetic tu, kita adding, tambahan. Tambah term yang pertama dengan constant sudah dapat term kedua. Kemudian tambah dengan D lah kiranya. Yang ni dia akan darab. Dia akan darab dengan constant.
Kemudian the ratio of two consecutive terms is called the common ratio. So kalau dalam arithmetic kita ada common difference D, dalam geometric progression kita ada common ratio R. Okay, jadi macam mana kita nak dapat contoh adalah, kita tengok contoh dulu. Okay, contoh kata kita start dengan 2. Okay, kemudian 2 darab 2 4. 4 darab 2 8. 8 darab 2 16. 16 darab 2 32. 32 darab 2 64. Dan seterusnya lah. Jadi yang ni kita panggil dia geometrik. Sebab daripada satu term nak ke satu term tu kita darab. Darab dengan 2. Okay, ataupun dekat sini boleh tengok yang contoh dia bagi ni. Yang ni adalah darab dengan 1/2. Okay. Darab 1/2. Ni pun next darab 1/2. Darab 1/2. So ni adalah geometric progression. Jadi nak dapat R, kita akan bahagilah. Kalau macam common difference itu, nak dapat daripada satu term ke satu term tu kita tambah. So nak cari common difference, kita tolak. Jadi yang ni darab, so nak dapat ratio tu akan bahagi. Jadi ni formula untuk R. Tn bahagi dengan Tn tolak 1. Biasanya T2 lah. T2 bahagi T1. Okay, tengok contoh soalan. Determine whether the progression below is a geometric progression. Okay, kita nak tentukan sama ada ni adalah geometrik ataupun bukan geometrik. Okay, jadi nak cari tu kena dapatkan R lah. Okay, R 15/5. So dapat 3 R1. R2 45/15. Sama lah dapat 3 juga. R3 135/45. Dapat 3 juga. So R1 sama dengan R2 sama dengan R3. So yang ni bila semua sama, yang ni adalah geometric progression. Macam tu. Okey, faham tak yang ni? Setakat ni okey, faham? Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Kita move yang kedua. Ni pun nak tentukan samalah. Ambil yang second term bahagi yang first term. R1 2x over x plus 1. Okey, kalau tak jelas ni first term. Ni yang first, second, third, fourth. Okey, boleh simplify tak? 2x over x plus 1. Haziq yang baru masuk. Haziq, ada tak Haziq? Haziq? Faiz ada Faiz? Hilang mana? Husnina ada? Lydia ada Lydia? Ada. Okey Lydia, boleh tak kita nak simplify 2x over x plus 1. Contoh cikgu nak potong x dengan x tu, boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab X yang kat bawah tu dia X yang dekat bawah tu ada operasi plus. So tak boleh. Kayaknya macam ni je lah. R1 dia tak boleh simplify dah. Kemudian awak cari R2. 5x plus 12 over 2x. Okey, boleh simplify ke tak? Yasmin. Yasmin, boleh tak kita nak simplify yang ni? Boleh tak cikgu nak potong x dengan x tu? tak kot. Kenapa tak boleh? Sebab yang Yang mana? sebab 5 dengan 2. 5 dengan 2. Kalau cikgu nak potong x dengan x ni.
Macam tu. Boleh tak? 5 dengan 2 tak boleh bahagi. Okey, 5 dengan 2 tak boleh bahagi. Tapi cikgu bukan nak bahagi 5 dengan 2. Cikgu nak potong X dengan X ni. Boleh ke tak? Zaira, boleh tak Zaira? Ada tak Zaira ni? Ada. Ada. Boleh ke tak Zaira? Tak boleh. Kenapa? Sebab 12 dengan 2x tak boleh bahagi sama. 12 dengan 2X tu tak boleh bagi sama. Maksudnya 12 tu tak ada X. Sebab tu tak boleh. Ya ke? Sama jugalah ni. Sebab dia ada operasi tambah kat sini. So tak boleh. Kalau tak kisahlah pecahan tu atas ke bawah ke ada tambah tolak. So awak tak boleh potong macam tu lah. Directly potong macam tu. So jadi tak boleh simplify. Jadi R1 dengan R2 dia sama tak ni? Tak. Tak sama. So R1 tak sama dengan R2. Bila tak sama, so yang ni adalah not geometric progression. So bila not geometric progression, mungkin dia adalah arithmetic. Tapi kita tak payah test lah sebab dia suruh kita determine whether geometric or not. Yang tu saja. Tapi kalau dia suruh kita determine whether geometric progression or arithmetic progression, so kita barulah cari tengok adakah dia arithmetic. So yang ni not GP. Okey, soalan yang ketiga. So ketiga, samalah cari R. Ni melibatkan indeks pula. R1, 3x plus 2 over 3 power of x. Okay. So kita simplify dapat apa? Siapa lagi? Amanina ada Amanina? Ada teacher. Okay, macam mana nak simplify ni? Kalau indeks ni, melibatkan indeks. Tolak. Tolak. So dia akan jadi macam mana? 3x tambah 2 tolak x. Okay, bagus. Jadi dapat? 3 kuasa 2. Okay, bagus. Okay, kita tengok R2. Thank you. R2. T3 pula lah. 3 power of x plus 3 over 3 power of x plus 2. Akmal. Akmal ada? Ada. Okay, simplify dapat apa Akmal? 3 kuasa 1. 3 kuasa 1. Oh, laju betul. Okay, x plus 3 minus x minus 2. So, dapat 3 kuasa 1. Jadi, sama tak R1 dengan R2? Tak. Tak sama. So, R1 tak sama dengan R2. Jadi, ni pun samalah not GP. Okay, bagus. So, ingat lagi. Okay, next kita tengok log pula. Log. Samalah, awak cari R1 dulu. Log x power of 4 base 10 over log x power of 2 base 10. Irdina Hanani. Ya, cikgu. Okay, boleh simplify tak? Simplify dapat apa? Kalau boleh, simplify dapat apa? Empat tu letak kat depan. 4 tu letak dekat depan. Okay. Lepas tu 2 tu pun letak dekat depan. 2 tu pun letak dekat depan. Kemudian okay, dah letak kat depan. Kemudian boleh tak nak potong log x base 10 dengan log x base 10 bawah ni? Yang ni dengan ni boleh potong tak?
Faiz. Faiz ada Faiz? Putri Irdina ada tak? Imanina, boleh tak potong? Lock dengan lock tu. Boleh kot. Boleh kot. Tengoklah. So, atas tu log X base 10, bawah pun log X base 10. So, bolehlah potong. Ni boleh, yang ni boleh potong. So, 4/2 dapat 2. 2. Tu R1. Pasal buat sama lagi lah dengan R2 pula. Log X power of 6 base 10 over log X power of 4 base 10. Okay, sama juga. 6 tu bawa pergi depan. 4 tu bawa pergi depan. So, potong. Jadi dapat apa ni? 6/4 dapat? 3/2. Ya, 3/2. Sama tak R1 dengan R2? Tak. Tak sama dengan R2. So, bila tak sama, not geometric progression. Macam tu lah. Okay. So, kena ingat lah. Law of indices, law of logarithm. So, dia akan guna balik. Kalau naik macam tu, so maksudnya yang awak belajar dalam log apa semua tu mungkin masuk dalam tajuk lain. So, kena ingat. Okay, seterusnya. Kita nak tengok Tn. So, Tn dah ada dalam arithmetic itu. Tn, apa formula Tn untuk arithmetic progression? Siapa ingat? Formula untuk arithmetic progression Tn. Tn equal to? A tambah N tolak 1 darab D. Okey, bagus. Tn equal to A plus N minus 1 times D. So, untuk geometrik ni, kita tengok, kita nak derive formula dia. Contoh, dia bagi sequence kat sini. 2, 6, 18, 24. So, 2 ni adalah first term. Kita letak dia sebagai A lah. Biasa A tu, kita tak tahu lagi method untuk dapat value of term tu. Okey, kita tengok 6 pula. Okey, second term dia adalah 6. Okey, 6 ni daripada 2. Nak dapat 6 ni kita tahu darab dengan 3. So, jadi yang ni 2 darab 3. Okey. So, jadi 2 darab 3. Kayaknya 3 tu adalah dia punya R lah. Jadi, R ni. Kemudian yang next, 18. 18 ni 2 darab 3 darab 3. Jadi, R ni ada 2 kali. Kemudian 54 tu 2 darab 3 darab 3 darab 3. So, ni R ada 3 kali. So, daripada sini, kita boleh dapat satu method yang kedua ni T2. 2 darab dengan 3 kuasa 1. Sebab 3 tu ada 1 je. 2 darab 3 kuasa 1. Sini 2 darab 3 kuasa 2. 2 darab 3 kuasa 3. Automatik yang first term tu adalah 2 darab 3 kuasa 0. 3 kuasa 0 kan dapat 1 kan. Jadi 2 darab 1 dapat 2 lah. Okey. Kalau dalam general form, kita nak letak AR. Jadi AR sama dengan A R. Tadi kan R kuasa 1 kan. 1 ni, macam mana dapat 1 ni? 1 ni adalah kalau kita nak relate balik dengan N. Macam dekat sini ni, N dia adalah 2. So, dekat sini pun 2 jugalah. 2 tolak 1. So, dapatlah kat situ 1. Kemudian yang next tu, 3. 3 tolak 1. Sini dapat 2. Okey, kalau yang keempat tu, T4. 4 tolak 1. Okey, kat sini kena letak ni AR3, AR2. Tertinggal dia punya power tu. Maksud kalau kita nak dapat Tn ni adalah ARN minus 1. Sebab N dia tu akan tolak 1 dekat sini. Kalau N 4 tolak 1. Kalau N tu 3 tolak 1. N 2 tolak 1. Kalau kat sini letak R pun, R 1 tolak 1. Dapat kosong lah. Dekat sini. So, jadi dapatlah general form dia. Tn equal to
A times R power of n minus 1. Okey, ni adalah dia punya Tn dia. Jadi yang derive tu awak tak ingat tak apa. Jadi awak ingat Tn ni. Okey, boleh? Boleh. Boleh ya? Okey, so yang ni kena ingat. Dia punya formula tu lah. Okey, next. Okey, soalan contoh. Find the common ratio at the fifth term. Common ratio maksudnya dia nak apa? R. R. Fifth term. Tn. Tn. T5 lah kan? Ni T5. Yang ni R. Jadi kita keluarkan dulu maklumat. A dulu. Berapa value of A? 4. 4. Macam mana nak dapat R? Negatif 20 bahagi 4. So dapat berapa? Negatif 5. Negatif 5. Okey, so kita nak cari T5. T5, kita tulis formula dululah. Kita nak ingat kan. Tn equal to A R power of n minus 1. T5, A 4, R dia negatif 5 kuasa, n dia 5. 5 tolak 1. So 5 tolak 1, 4. Yang ni kamu tekan kalkulator lah. 4 darab negatif 5 kuasa 4. Okey, kira tengok dapat berapa? $2,500. Dia dapat 2,500. Tu adalah T5. Okey, faham tak? Ada soalan tak kat sini, setakat sini? Tak ada. Tak ada. Okey, next. Yang kedua. Find the common ratio. Ni pun samalah. Find the common ratio and the 30th term. So, common ratio dia nak R. Ni T13. Dia bagi sequence kat sini. Macam biasa, keluarkan dulu A. 2. Nak dapat R. 2/3 bahagi dengan 2. Jadi dapat berapa? 1/3. 1/3. Kemudian masuk formula Tn tu. T13. Jadi A dia 2 darab 1/3 kuasa 13 tolak 1. 13 tolak 1 dapat 12. Okey, awak kena ingat Boleh tak kalau cikgu nak buat ni dulu? Cikgu nak darab dulu 2 dengan 1/3. Lepas tu dapat jawapan baru kuasa dengan 12. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab nanti jawapan salah. Ya. Jawapan nanti memang salah. Tapi kenapa dia salah? Sebab 1/3 tu yang kuasa dengan 12. Ya, bagus. Sebab 1/3 yang kuasa dengan 12. 2 tu tak kuasa pun dengan 12. So, jadi kuasa dengan darab, kena settle dulu kuasa, baru boleh darab. Okay, jadi kalau tekan kalkulator tu, awak tekan je lah sekaligus. Cumanya, kalau nak buat jalan kira satu-satu tu, kena kuasakan dulu, baru kita darab. Jadi, dapat berapa? Okay, tekan tengok kalkulator. Dapat apa jawapan? Dapat tak? Tekan kalkulator. Baik. Berapa semua diam? Ambil jawapan dalam pecahan. Lydia dapat tak jawapan Lydia? Lydia, ada tak? Ada. Ada. Dapat tak jawapan? Dapat 2/53141. Betul dah tu. Okay, number dia, kalau untuk geometri, memang number dia tu macam
mendadak besar gila ataupun mendadak kecil gila. Maksud besar sangat-sangat tu macam tiba-tiba je jadi ribu-ribu, mungkin sampai juta macam tu. Tu benda tu normal. Sebab dia punya meningkat dia tu secara darab. So bila kita darab, once kita dah dapat nombor ratus-ratus, bila darab dia akan jadi ribu. Ribu tu pula bila darab dia akan jadi puluh ribu. Lepas tu dia jadi ratus ribu. Lepas tu dia jadi juta. Macam tu. Sama juga bahagi. Bila bahagi pun dia akan jadi kecil sangat-sangat. Walaupun dia punya term dia tu baru term yang ke 10 ke, ataupun mungkin tak sampai 10 pun. So jadi awak jangan terkejut lah dengan dia punya value dia tu. Bukan salah, tak salah pun. Okay, so semua dapat jawapan ni? Dapat. Dapat. Okay, next. Tengok, find the number of terms of geometric progression. The number of term. Maksud soalan nak apa ni? TN. TN. Number of term, betul ke tidak TN? N. N saja. Soalan nak N. Tapi maklumat mesti bagi TN lah. Okay, berapa A dia? Negatif 25/3. Okay, R. Negatif 1/5. Negatif 1/5. Betul lah negatif 1/5, betul. Negatif 1/5. Okey, kemudian yang ni 1/9375 ni value untuk apa? Nak letak simbol apa kat dia ni? Ni T1, T2, T3. So yang last sekali dia akan jadi TN. TN. Tu adalah TN. 1/9375. So tulis formula TN. Gantikanlah value. TN tu adalah 1/9375. A negatif 25/3. R negatif 1/5. N tak ada, so N minus 1. Okay, so sekarang ni nak buat apa dulu ni? Negatif 25/3 tu darab dengan pecahan sebelah tu. Darab dengan negatif 1/5 tu. Tak. Apa ni? Tak. Bahagi. Dia kena pindah ke sini lah kan? Boleh tak kalau dia nak darab dulu dengan ni? Tak boleh. Kenapa? Sebab N tu tak ada nilai lagi. Sebab ada power kat sini ni. Ingat, power kena settle power dulu baru boleh selesaikan. Tapi power tak ada sekarang ni. So jadi kita kena pindah dululah. Okay, so bahagi 1/9375 bahagi dengan negatif 25/3. Jadi dapat berapa? Tekan kalkulator tengok. Negatif 1/78125. Ya. Sama dengan negatif 1/5 kuasa N tolak 1. Okey, kemudian sampai step sini kena buat apa pula? Ni indeks kan? Sebab ada power, so ni adalah indeks. So indeks, macam mana nak selesaikan indeks? Akmal, ada tak Akmal? Ya, Macam mana nak selesaikan indeks? bahagi. Bahagi. Bahagi apa tu? Negatif 1/5 N bahagi negatif 1/5. Oh, buat macam tu. Okey, boleh. Selepas buat macam tu? Tinggal N tolak 1. Tinggal N tolak 1. Dia takkan tinggal N tolak 1 tu. Okey. Sampai kat sini ni, kena samakan dia punya base dulu. Okey, sampai sini samakan base.
So dekat sini base dia adalah ni lah. Negatif 1/5 ni. So sebelah kiri pun jadikan base negatif 1/5. Jadi 1 tu kuasa lah berapa pun memang akan dapat 1. So kita cari nak senang, kita cari yang 5 tu saja. 5, awak cari tengok, tekan kalkulator, 5 kuasa berapa? Dapat 78125. Okay, tekan sekarang, cuba tengok. Semua sekalian cuba. Dapat berapa? 5 kuasa 7. Ya, 5 kuasa 7. So kat sini awak letak 7. Jadi, sekarang base dah sama. Bila base sama, automatic power pun akan sama. Jadi kita compare kan dia punya power. So compare power, dia akan dapat 7 equal to n minus 1. Jadi berapa nilai n? 8. 8. Okey, bagus. Faham tak? Ada tak yang tak faham? Nak minta ulang kat mana-mana ke? Tak ada. Semua okey. Okey, so okey, kita sambung soalan nombor 2. Okey, nombor 2. The third term of geometric progression is 45. Ni value untuk apa? Third term. So third term kita letak sebagai? T3. Ya, T3. T3 equal to 45. Kemudian sixth term is 243/25. Yang ni value untuk? T6. T6. Okay, soalan minta find the first term and the common ratio. Maksud soalan nak apa? A dengan R. Ya, A dengan R. Jadi nak dapat A dengan R, kita akan pakai formula. Nak guna formula apa ni? Maklumat kita ada T3 dengan T6. So maksud T3 dengan T6 ni kena masuk dalam formula mana? Tn. Ya, betul, Tn. Tn equal to A R n minus 1. Jadi kita buat untuk T3 dulu. Dua-dua formula yang sama lah. T3 nilai dia 45 equal to A tak ada. So letak A saja, R pun tak ada. N minus 1, N dia 3 minus 1. So 3 minus 1 dapat 2. Seterusnya buat untuk T6. 243/25 equal to AR 6 minus 1. 6 minus 1 dapat 5. Okay, ada dua equation. Macam mana nak solve kalau ada dua equation? Buat linear equation. Buat linear equation. Simultaneous equation. Okey, biasanya kalau simultaneous equation, yang ni tak jadi linear tau sebab dia ada power. Kalau katakanlah kita biasanya kalau simultaneous equation untuk linear tu kita nak eliminate dia, kita akan guna operasi tambah ataupun tolak. Maksudnya first equation tolak second equation. Tapi yang ni tak boleh tolak sebab dia geometrik. Power dia tu power yang tak sama. Yang ni R square, yang ni R power of 5. Jadi disebabkan power tak sama, kita nak eliminate dia, kita akan bahagi. Okey, cikgu ambil yang power yang lagi besar lah, 2 lah. Equation nombor 2 bahagi equation nombor 1. Jadi bahagi, dia akan jadi macam mana? AR power of 5 bahagi AR square equal to 243/25 bahagi dengan 45. Okay, so sekarang kita tengok belah kiri dulu. Boleh simplify tak yang sebelah kiri ni? Boleh simplify tak belah kiri ni? Tak. Tak boleh? Boleh tak cikgu nak potong A dengan A? Boleh. Boleh. Boleh simplify lah tu. Okey, boleh simplify tak R tu?
Boleh. Dapat apa? R kuasa 3. Okey, bagus. Ni tekan kalkulator. 243 per 25 bahagi dengan 45. Dapat berapa? 27/125. 27 per 125. Okey, kemudian nak dapat R, macam mana nak solve kalau ada cube tu? Square root 3. Ya, dia bukan square root 3. Ni nama dia cube root. Okey. Jadi, dapat berapa? 3/5. 3/5. Okey. So, lepas dapat R, sekarang kita cari A pula. Nak dapat A, substitute lah dekat equation mana-mana. Contoh, cikgu substitute into equation number 1. Jadi, kita akan dapat A R 3/5 square equal to 45. Lepas tu, solve lah ni. Algebra je kan, tekan je lah calculator. So, 45 bahagi dengan 9/25. Dia dapat 125. Selesai lah. A equal to 1 to 5. R equal to 3/5. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas Okey, bagus. So, kita teruskan soalan ketiga. Cuba buat tengok soalan ketiga ni. 5 minit cikgu bagi.
Okey, dapat tak jawapan P? Ada siapa yang dapat value of P? Iman Nina dapat tak value of P? Tak. Tak dapat. Akmal dapat tak? Dapat 40. Dapat 40. Macam mana dapat 40? Cari R dulu. Guna Cari. guna 200 tu. Okey, cari R dulu. Okey, cuba cerita tengok cari R tu. R sama dengan? R sama dengan 200 bahagi 8. 200 bagi 8. Okey. Jam terus. Lepas tu, lepas 200 bagi 8, R square sama dengan 200 bagi 8. Lepas tu square root 25 tu dapatlah R sama dengan 5. Lepas tu kenapa masuk R square? sebab 200 tu term yang ketiga. Kan kalau dalam formula kan N tolak 1. So dia jadilah R square. Okey, so ni adalah term yang ketiga. So, guna formula Tn lah. Tn AR square. Macam tu. So T3 200 sama dengan A dia 8 R square. Bukan. R square pula ni. N minus 1. So 3 minus 1 dapat 2 lah kan. R square. Sini 200 per 8. So awak dapat berapa R? Dapat 5. Dapat 5. Lepas dah dapat R, Lepas dah dapat R, guna formula yang sama. Masukkan R tu dekat untuk P. Okey, masukkan R tu untuk P. So maksudnya P tu adalah T2 lah. T2 sama dengan 8 darab dengan R dia 5 kuasa 1 lah. So ni adalah P. Dapatlah 40. Okey, betul. Okey, yang lain ada tak lagi siapa yang dapat 40? Dapat jawapan tapi dia guna kaedah lain ke? Ada tak? Ke siapa lagi yang dapat jawapan? Nak tahu berapa orang yang dapat jawapan? Yang dapat jawapan R5 P40. Yang lain tak dapat? Okay, kita ada satu lagi kaedah. So ni method 1 lah. Okay, boleh guna method ni. Okay, satu lagi kita boleh guna. Okay, kalau dia bagi macam ni, unknown tu ada dekat dalam kita punya sequence. Jadi boleh gunakan formula D ataupun R. Depends pada soalan lah. Macam ni geometrik. So geometrik akan pakai R lah. Okay, jadi pakai R. Macam mana R tu? R ni kan sama dengan T2 over T1 sama juga dengan T3 over T2. So jadi T2 over T1, T2 dia adalah P over T1 8 equal to T3 200 over T2 P. So selesaikan ni. So nak selesaikan darat silang. P darab P, P square. Yang ni awak akan dapat 1600. Lepas tu selesaikan lah. Jadi P sama dengan 40. Okey, settle P. Kemudian nak cari R. So kita dah tahu dah P ni 40. Jadi nak dapat R 40 per 8. Dapatlah 5. So boleh yang apa tadi? First method tadi aku mau bagi tahu jalan kira tu pun boleh guna. Nak guna yang second ni pun boleh juga. Dua-dua boleh. Okey, faham tak? Faham. Faham. Okey. Sekarang kita nak masuk kepada sum of the first n terms. Okey, sum of the first n term Sn. Kita ada dua formula dekat sini. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Okey, yang pertama ni kita akan guna
Kalau R itu antara -1 sampai 1. Contohnya 1/3, 1/4, 1/5, 2/3. Biasanya pecahan lah. Pecahan macam tu, 0 point something tu. Kalau untuk yang colour purple ni, kita akan guna kalau R itu lebih pada 1. Contoh 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun kalau negatif, dia -2, -3, -4, -5, -6 macam tu. Okey. So ada dua formula. Nak guna yang mana satu, kena cari dulu value of R. Kalau dapat value of R, baru boleh masukkan dalam formula SN ni. Okay, kita tengok contoh. Okay, given that geometric series is 1, 5. Okay, ni dia punya sequence je lah. Tapi dia buat dalam series. Series ni maksudnya dia buat dalam ada operasi tambah. Tapi sebenarnya sama je macam sequence. 1, 5, 25, 125, 625, dan seterusnya. Okay. So soalan yang first dia minta find the sum of the first 10 term. Okay, soalan nak apa ni? S10. Ya, betul. Soalan nak S10. Okay, kita keluarkan dulu lah maklumat A dengan R, baru kita tahu nak guna formula mana. A dia berapa? 1. 1, R 5. 5. Okay, jadi bila R 5 pakai formula colour kuning ke colour purple? Purple. Ya, pakai colour purple sebab R itu lebih pada 1. Tulis salin formula colour purple tu. Awak jangan confuse lah. Formula ni dia punya tolak 1 dia tu, 1 dia besar tau. Maksud dia sama taraf dengan R. Kalau formula TN dia N tolak 1 juga, tapi yang tolak 1 tu power. Jangan tertukar. Okay, jadi kita nak S10. A dia 1, R dia 5 kuasa 10 tolak 1 per dengan 5 tolak 1. Okey, tolong kira sekejap. Dapat berapa? Tekan kalkulator tu, awak tekan yang dalam bracket dulu lah. 5 kuasa 10 tolak 1. Okey, dapat berapa? 2,441,406. Tolak 1 awak tu, awak tolak dekat kuasa ke awak tolak dekat bawah tu? Awak tekan kalkulator macam mana tu? Ke yang tu jawapan akhir dah? Yang tu dah bahagi dengan 4 tu ke? Yang ni belum lagi. Okey, atas saja dulu. Kita tengok atas saja dulu. So atas tu 9, 7, 6, 5, 6, 2, 4. Okey, ni cikgu tunjuk satu-satu sebab soalan first kan. Yang bawah ni 4 lah. Lepas tu baru bahagi dengan 4. Jadi awak dapat 2, 4, 4, 1, 4, 0, 6. Nombor dia memang besar lah. Sebab kalau kita tengok sequence dia, ni baru T5. T5 dah 600. T6 nanti 1000. Lepas tu puluh ribu. Ratus ribu. Juta. Bila tambah tu, jadilah juta-juta. Macam tu lah. Okey. Yang first ni faham? Faham. Faham. So sekarang kita move kepada yang kedua. Yang kedua, soalan direct je. Find the value of N when Sn equal to 3906. So dia nak dapat N. Jadi dia bagi Sn. Kita letak dulu formula dia. A 1 R 5 kuasa N tolak 1 per dengan 5 tolak 1 sama dengan 3906. So jadi yang dipindah ke sana lah. Dapat 5 kuasa N tolak 1 sama dengan, kita tekan kalkulator, 3906 darab dengan 4. So awak akan dapat 15624. Oops. Yang ni 1 pindah ke sini, tambah 1 lah. Okay, seterusnya buat apa kalau sampai sini?
tukarkan 15625 tu jadi ada power. Tukar dapat apa? Five power of 6. Okey, betul. Jadi N equal to? 6. Ya, bagus. Macam tu lah. Okey, faham lah yang ni? Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, a health product company has planned a marketing strategy. Each member has to promote the company products by getting 2 downlines. Okey, jadi seorang kat sini ni, dia kena cari 2 orang bawah dia. Kemudian orang seterusnya 2 orang tu, setiap seorang cari 2 orang. Dan seterusnya pun samalah. So jadi kat sini kita boleh bentuk sequence. Start dengan 1, kemudian 2, kemudian jadi 4, kemudian bawah tu 8 dan seterusnya. Okey. Sekarang yang pertama, soalan 1. Show that the numbers of member in each level follows a geometric progression. Ni ish tertinggal perkataan. Okey, macam mana kita nak tentukan? Kita nak buktikan yang kita punya sequence ni follow geometric progression. Kena buat apa? Kena kira R. Kena kira R. Okey. R1. R1 dapat berapa? 2. 2. R2? 2. 2 juga. R3? 2. 2 juga. So semua 2 lah kan. Nanti kan ada juga tanya main mana dapat 2 ni. Ini 2/1, 2. 4/2, 2. 8/4, 2. So samalah R1 sama dengan R2 sama dengan R3. So bila semua sama, ni adalah geometric progression. Macam itulah cara buktikan. Okey. Yang kedua. If there are 9 levels. So kat sini tunjuk sampai level 4 je. Dia ada sampai level 9. In the marketing strategy, find the total number of members involved in promoting the product. Okay, maksud soalan apa ni? Total number of members ni? S9. Ya, S9. Okay, nak pakai formula yang mana satu? Color kuning ke color purple? Color purple. Ya, color purple. Okay, so jadi kita tulis formula dululah. Sn equal to A R power of n minus 1 over R minus 1. Okey, cuba kira tengok. S9. 2 minit.
Okey, dapat berapa? S9? 511. 511. Okey, bagi tahu tengok macam mana dapat 511? A A1, 1R R2, kuasa N dia 9 tolak 1 per dengan. 2 tolak 1. Okey, so dapat 511. Okey, bagus. Macam tu je lah. Simple je kan. Okey, next. Sum to infinity. So, tadi kita kira sum of n term. N term tu maksudnya setakat n sahajalah. Yang ni sum to infinity maksudnya kita nak tambah sampai infinity. Kalau contohlah nombor tu semakin bertambah, macam yang tadi tu macam start dengan 2. 2 darab 2, 4. Ataupun yang ni lah, yang mati level ni. 1, 2, 4, 8. Lepas tu nanti 16, 32, 64. Berapa lagi? 128 dan seterusnya lah. Sampailah ribu-ribu juta-juta semua tu. So yang tu tak boleh cari sum to infinity. Sebab nombor dia kalau sum to infinity akan dapat infinity juga. Jadi sum untuk infinity ni syarat dia mesti R tu kurang pada 1. Kurang pada 1 contohnya nombor tu akan semakin berkurang lah. Bila nombor tu semakin berkurang, jadi semakin lama nombor tu akan menghampiri kosong. Contoh, kita bagi contoh. Ambil 2 jugalah. Okay, kita ambil 2. 2 bagi 2, 1. 1 bagi 2, 1 per 2. 1 per 2 bagi 2, 1 per 4. Kemudian 1 per 1 per 8. 1 per 16. 1 per 32. 1 per 64. Okey. Kalau tengok 1 per 64 ni berapa value dia? 0.015625. Okey. 1 per 64 tu kita bahagi lagi dengan 2. Dia akan dapat 1 per 128. Value dia 0.00781225. Okey. Lagi lama kita bahagi dengan 2, semakin kecil nombor tu. Sampai tahap dia punya value tu 0.000000 terlalu banyak kosong. Jadi bila terlalu banyak kosong, bila kita tambah, sum ni macam kita tambah lah kan. Bila kita tambah nombor yang sangat kecil, sangat menghampiri kosong, ibaratnya macam tak tambah apa-apa. Contohlah, katalah ambil 20 tambah dengan 0.000005. Jadi nombor dia 20.00005. Okey, jadi bila bundar tu dapat berapa? Kalau nombor ni kita bundar, dapat 20 juga. So bila dapat 20 macam tak ada efek nombor tu kan. Tak payah tambah pun tak apa. Macam tu lah. So sum to infinity ni macam tu lah. Dia akan tambah nombor yang dia punya R dia tu kurang pada 1. Jadi bila kurang pada 1, semakin lama nombor dia semakin kecil. So bila kita tambah macam tak ada efek. Jadi dia boleh carilah berapa nilai sum to infinity tu. Kalau untuk yang nombor semakin besar, kita tak boleh cari dia punya sum to infinity. Sebab akan dapat infinity juga. Okay, tengok contoh. Okay, soalan dia contoh. Find sum to infinity of geometric progression. Dia punya sequence dia tadi. So samalah, keluarkan dulu A 45. Dia punya R dia berapa? Kosong 0.2 ataupun 1/5. Okey, carilah S infinity. A dia 45. R dia 1 tolak 0.2. Okey, dapat berapa? Dia 56.25. Okey. Ni kalau kita tengok ni, kalau kita teruskan lagi, dia kan ada 0.2 kan. Selepas 1.8 darab 0.2, so kita akan dapat 0.36. Okey, kita tambah lagi, darab lagi dengan 0.2.
Okey, 0.072. Okey. Darab lagi dengan 2 ni kita test tengok betul tak dapat nilai macam tu. Okey, kita darab lagi dengan 0.2, 0.0144. Okey, next lagi 0.00288. Okey, contohlah kita tambah ini dulu. So bila kita tambah ini 45 tambah 9 tambah 1.8 tambahlah semua ni. Okey. 45. Okey, cuba kamu tekan tengok kalkulator. Tambah 9 tambah 1.8 tambah 0.36 tambah 0.072 tambah 0.0144 tambah 0.00288. Okey, dapat berapa? Ada tak yang cuba tekan kalkulator? Dapat berapa? Tujuh 72.4492. 72.4492. Rasa tekan kalkulator tu salah tu. 45 tambah 9 tambah 1.8. 1.8 tau, bukan 18 tu. 1.8 tambah 0.36 tambah 0.072. Tambah sampai 0.00288 tu. Ada jawapan lain? 96.25. Jadi awak dapat 56.24928. Okey, ni cikgu tambah sampai sini. Next ni ada lagi nombor dia, tapi nombor dia tu mesti 0.000 yang lagi kecil. Nampak tak value dia tu? Kalau kita bundar sama dengan ni lah kan. Maksudnya nombor yang seterusnya tu walaupun kita tambah, dia macam tak bagi efek pun dekat kita punya number. So kita punya sum to infinity kita 56.25. Kalau teruskan lagi pun bila tambah still akan dapat, bundar dapat 56.25. Okey, faham tak? Okey tak? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada. Sambung nombor 2. Find the sum to infinity. Bukan find the sum. Dia bagi the sum to infinity of geometric progression is 31 1/2. Okey, so ni nilai untuk S infinity. S infinity sama dengan 31.5 lah, senang sikit. Okey, kemudian seterusnya sum of the first two terms is 28. Okey, yang ni nilai untuk apa? S2. Ya, ni S2. Soalan nak find the common ratio. So, soalan nak R. Okey, nak masuk dalam formula mana ni? Okey, yang S infinity ni nak masuk dalam formula mana? Bila dia bagi S infinity, masuk formula S infinity lah. Apa formula S infinity? Bahagi 1 tolak R. Ya, tu A bahagi 1 tolak R. A tak ada, R pun tak ada. Kemudian S2. S2 ni nak guna mana satu formula? Formula colour kuning ke colour purple? Purple. Kenapa purple? Sebab lebih daripada 1. Okey, lebih pada 1. Macam mana kamu tahu dia lebih pada 1? Allah hai. Macam mana tahu R dia lebih pada 1? Ada tak dia cakap R dia berapa? Ada tak? Lydia, ada tak dia cakap dia punya R dia tu berapa? Tak ada. Tak ada. Dia tak cakap R dia tu berapa.
Tapi ni kan ada sum to infinity. So bila ada sum to infinity, maksudnya R dia tu mesti kurang pada 1 ke lebih pada 1? Kurang. Ya, mesti kurang pada 1 sebab dia sum to infinity. So bila kurang pada 1, awak pakai formula yang colour kuning tu. Okay, kita tulis formula colour kuning. Sn equal to A 1 minus R power of N over 1 minus R. So, A dia tak ada. 1 minus R power of 2 sebab N dia 2 over 1 minus R equal to 28. Jadi, bila kita ada dua equation, macam mana nak solve? Simultaneous. Ya, guna simultaneous equation. Okay, equation yang first ni, okay, nak senang, cikgu bagi tak ada pecahan kan. Pecahan payah nak handle. So, A sebab pecahan dia tak ada number. Kalau pecahan ada number, okay. Ni pecahan tak ada number, susah nak handle. Jadi, kita pindahkan dia ke sana dulu. Yang second ni, tulis yang second dululah. Sebab second punya lagi complicated. Okay, yang ni yang second. Yang first, A equal to 31.5 1 minus R. Okay, tadi kita dah bagi tahu dah. Kalau untuk geometrik, nak selesaikan bahagi. So, equation number 2 bahagi number 1. Jadi, kita akan dapat A 1 minus R square over A equal to 28 1 minus R over 31.5 1 minus R. Okay, tengok sebelah kiri dulu. Boleh simplify tak sebelah kiri? Cikgu, slide cikgu tak ni. Tak tertulis. Tak tertulis. Oh, no. Sekejap ni. Oh, sekejap dia punya line dia hilang. Nampak tak? Nampak? Okay. So, sebelah kiri tu boleh simplify tak? Boleh. Boleh. Yang mana? Potong A. Potong A. Sebelah kanan? 28 tu bahagi 31.5. Okay, dapat berapa? Ambil dalam pecahan. 8/9. 8/9. Kemudian yang 1 minus R tu boleh potong tak? Boleh. Boleh. So, potong 1 minus R. Okey, seterusnya. Ni tak payah letak lah bracket-bracket ni. Okey, seterusnya. Kita nak cari R. Pindahkan satu lah. Negatif R square. So, 8/9 tolak 1. Dapat berapa? Negatif 1/9. So, negatif ni awak boleh potong lah kan. Jadi, nak dapat R. Satu per 3. 1/3. Okey, bagus. So, soalan nak R sahaja. Dia tak minta A pun. So, stop kat situ je lah. Kalau dia minta A,
So awak sambunglah sampai dapat A. Okay, faham ni? Ada soalan untuk yang ni? Tak ada. Tak ada. Kita next. Kita tengok soalan nombor 3. Express the repeating decimals. Okay, dia bagi decimals kat sini. Perasan tak nombor kat situ, nombor tu dia repeat. Nombor apa yang repeat kat situ? Perasan tak ada nombor repeat kat situ? Nombor apa yang dia repeat kat situ? 63. Ya, 63. So jadi yang repeat tu kita panggil repeating decimals lah. Biasanya macam contoh kita tekan calculator 1/3. Dia akan keluar 0.33333. Tanpa tak habis-habis lah dia punya 3 dia tu. Tu kita panggil repeating decimals. Okay, dia nak kalau daripada fraction nak tukar kepada repeating decimal, tekan je lah calculator, dia akan bagi dalam decimal. Tapi kalau daripada decimal nak tukar kepada pecahan, fraction, tak boleh. Calculator tak boleh nak bagi dia punya pecahan dia tu. Jadi, macam mana kita nak tukar kepada simplest form of fraction? Kita akan guna sum to infinity. Okay, contohlah awak tekan calculator tengok 0.563636 ni, dia akan keluar jawapan yang sama lah. Dia takkan tukar dalam pecahan. Okay, jadi macam mana nak buat? Kita salin dulu nombor dia tu. 63. Okay. Jadi yang repeat tu adalah 63 ni. 0.5 tu tak repeat. Jadi bila 0.5 tak repeat, kita letak dekat depan. 0.5 tambah dengan 0.063 tambah dengan 0.00063 tambah dengan seterusnya lah. Okay. Kalau perasan kat sini, kenapa kat sini 0.0 ni dia depends pada macam kat sini 0.5 dah ada. So nak tambah yang belakang tu, tempat 0.5 tu akan ganti dengan 0.0. Okay, nak sambung nombor seterusnya, dekat sini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4. 4 tu letak 0.000. Okay, kalau ada di belakang ni dia akan jadi 0.0000063. Macam tu lah. Okay. Jadi yang akan jadi sum to infinity tu adalah yang nombor yang repeat tu. Jadi kita akan guna sum to infinity. Yang depan tu salin je balik. So sum to infinity kena ada A dengan R. Keluarkan dulu A dengan R dia. Berapa dia punya A dia? Berapa value of A dia? Untuk yang ni. 0.063. Ya, 0.063. R. Ambil yang second, bahagi yang first. Dapat berapa? 0.01. Ya, 0.01. Okay, jadi awak masuk dalam formula S to infinity. S infinity A over 1 minus R. Dia letaklah kat sini. A dia 0.063. 1 tolak 0.01. Okey. Tekan kalkulator. 0.063 per dengan 1 tolak 0.01. Jadi dapat berapa? Ambil dalam pecahan. Tujuh per 110. Ya, 7 per 110. Kemudian awak tambah dengan 0.5. Jadi akan dapat 0.56. jangan ambil pecahan, jangan ambil nombor perpuluhan sebab dia nak fraction kan. Ambil dalam fraction. 31 per 55. Ya, 31 per 55. 31 per 55 ni nilai dia kalau dalam perpuluhan
0.56363636 tu lah. Yang repeat tadi tu. Dia nak dalam simplest fraction. Jadi yang ni lah simplest fraction. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, bagus. So, last sekali. Solving problem. Okey, ni untuk geometri ni lah. Okey. A telecommunication company managed to sell 0.5 million smartphone in the year 2015. Every year, the sales of smartphone increased by 4%, meningkat 4%. Okay, start dengan 0.5 million. Okay, kalau untuk soalan penyelesaian masalah, ingat. Dia tak ada sequence, so kita sendiri yang buat dia punya sequence. So, nak tahu yang next tu, increase 4%. Maksudnya 4/100 darab dengan 0.5 million. Okay, kita kira yang tu dulu. Okay, dapat 0.02 million lah. So, tambah. Sebab dia meningkat sebanyak 4% kan. Jadi, bukan nilai yang tahun kedua tu 0.02. Tapi bertambah 0.02. So, 0.5 tambah 0.02. Okay, dapat 0.52 million. Ni untuk tahun kedua. Tahun ketiga, 4% darab pula dengan 0.52 million. Jadi, akan dapat 0.0208. Sama juga. Tambah dengan tahun sebelum dia, 0.52. Dia awak dapat 0.5408 million. Dan seterusnya lah. Biasa kita akan buat setakat 3 je. Okay. Jadi ni disebabkan dia memang dah cakap dah. Dia tak cakap pun. Tapi yang ni kita tahu lah, dia dalam geometrik kan. So dalam geometrik dia mesti ada A dengan R. Keluarkan dulu A dengan R. Berapa nilai A dia? 0.5. 0.5 million. Dia punya R dia? $0.52 million. Bahagi 0.5 dapat berapa? 1.04. Ya, 1.04. Jadi tak ada million lah sebab million dia potong. Okay, soalan 1. Find the total number of smartphone from the year 2015 to the year 2020. Okay, jadi 2015 ni, yang ni yang mula ni 2015 lah. 15, 16, 17. So, dia akan jadi T1, T2, T3. Dia nak sampai tahun 2020. Total number. So, kalau total number pakai TN ke SN? SN. Ya, pakai SN. S berapa ni dia nak? Daripada 2015 sampai 2020. S5. S5. Bukan 5 kan, 6. Kalau tahun ni awak kena kira lah, sebab 2015 tu dikira 1 tahun. 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 6 tahun. S6 lah. Okay. S6. Masuk formula SN tadi tu. A 0.5 million. Darab dengan 1.04 kuasa 6 tolak 1 per dengan 1.04 tolak 1. Okey, kita tekan kalkulator. 1.04 kuasa 6 tolak 1 darab 0.5 bahagi dengan 1.04 tolak 1. So, awak akan dapat, ni tekan kalkulator je, algebra je. 3.316.5 million. Okey, ni untuk hasil tambah daripada tahun pertama sampai tahun yang ke-6. Okey, satu Roman ni jelas? Jelas. Jelas. Okey, sekarang nombor 2 pula. Okey, nombor 2. If 30% of the smartphone sold from the year 2070 to the year 2020 is 5-inch phone. Okay, and 14% are 6-inch phone. So, jadi daripada tahun 2017 sampai 2020, phone 5 inci 30%. Phone 6 inci 14%. Calculate the total number of 5 inch and 6 inch.
Jadi kita kena tahu dululah daripada 2017 sampai 2020 ni berapa banyak jumlah dia. Tahun pertama, okey ni nak senang buat number line. T1 ni adalah tahun 2016. 2016 pula lah. 2015. Dia nak start daripada 2017 sampai 2020. 2020 tadi tahun ke berapa? 6. 6. 2017 tahun ke? Tahun ke berapa? 15 tahun pertama. 17 tahun ke? 3. Ya, tahun ketiga. So, dia nak hasil tambah daripada tahun ketiga sampai tahun ke-6. Macam mana nak dapat hasil tambah daripada tahun ketiga sampai tahun ke-6 ni? Cari T6 dengan T3. Cari T6 dengan T3? Ya ke? Kita belajar dah itu dalam aritmetik tu. Kalau contoh cikgu cari, sebab dia nak hasil tambah sampai T6 kan. Kalau cikgu cari S6, tadi kita dah cari S6 kan. Apa maksud S6? Apa maksud S6? S6 tu daripada tahun pertama sampai tahun ke-6. Tu adalah S6. Adakah kita nak semua sekali? Tak. Tak. Kita nak 3 sampai 6 je. Jadi yang tak nak tu kena buat apa? Tolak. Ya, jadi kena tolak dengan S2. Okey, S6 dah ada. Kita cari S2 lah. S2 ni pun ambil jalan tu 0.5 tambah 0.52. Kan? S2 sebab hasil tambah 1 dengan 2 kan. Tak payahlah masuk formula. Okey, so awak akan dapat 1.02 million. Okey. Seterusnya kita nak tahu 17 sampai 20. So S6 tolak S2. 3.3165 million tolak dengan 1.02 million. Jadi awak akan dapat 2.2965 million. Macam tu. Tu jumlah ni lah. Jumlah daripada 2017 sampai 2020. 2.2965 million. Okey, kemudian kita nak cari smartphone 5 inci dengan 6 inci. Okey. 5 inci tadi dia cakap ada 30%. So 30% maksudnya 30 over 100 times 2.2965 million. Okey, tekan je lah kalkulator yang ni kan. 30 per 100 darab dengan jawapan tadi tu. So akan dapat 0.689 million. Okey, tu untuk 5 inci. Untuk 6 inci berapa persen? 14%. So 14% times dengan nilai yang sama lah. 2.2965 million. Okey, 14. Tekan kalkulator je lah ini. 14 per 100 darab 2.2965. So awak akan dapat 0.322 million. Macam tu. Okey. Jelas ke? Jelas tak? Ada soalan tak? Lydia, okey Lydia? Okey. Okey. So, next class esok kan. Jadi tak payah bagi homework banyak-banyak lah. Homework. Habis dah kita belajar progression ni. Jadi esok kita akan buat revision. So, revise. Sami-sami tu buat revise lah arithmetic. Tengoklah kalau cikgu sempat. Esok revision je lah, tak payah buat quiz lagi. Next minggu depan baru kita buat quiz. Okay, so esok revision untuk dua-dua sekali lah. Soalan yang untuk arithmetic dan geometrik. Okay, homework. Page
143. Self practice 5.6. Soalan 1 dan 2. Yang sum tu, latihan untuk sum tu kita buat dalam kelas esok je lah. Dan kita bincang sekali lah soalan yang awak buat aritmetik tu kalau ada masalah. Esok kita discussion sajalah. Okay, ada apa soalan sebelum kita end kita punya kelas? Tak ada soalan? Tak ada soalan, so kita jumpa esok. Okay, terima kasih yang hadir dan bagi kerjasama hari ini. So, jumpa esok. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Oh. Sama. Alif Lutfi masuk tak tadi?